yang dipanggil kuliah subuh edisi Ramadan Ustaz Pilot. Baik. Jadi alhamdulillah terlebih dahulu Ustaz ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat rahmati Allah. Alhamdulillah dapat beribadah di Majlis Seremban 2 yang Ustaz sampai tadi sangat tenang, alhamdulillah dan sangat seronok beribadat di dalam masjid ini. Mudah-mudahan rahmat Allah SWT benar-benar diunjurkan kepada mereka yang hadir pada pagi ini. Baik. Seperti mana dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari Muslim, maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sangat bertuah. Dalam bulan Ramadan dipanggil bulan syurga, kita datang ke masjid pula dijamin syurga. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Ustaz buka mukadimah kuliah pada pagi ini, lalu Nabi kata apa? Salah satu minkum daminun ala Allah. 3 di kalangan kamu, wahai manusia, dia dijamin oleh Allah Subhanallah. In asya, selagi mana dia hidup. In asya, selagi mana dia bernafas. In asya, selagi mana dia hidup. Ruzika, dia tetap diberi rezeki. Ruzika, dia tetap diberi rezeki. Wa kufiya, dan rezeki dia memang cukup. Sebab tu orang pergi masjid ni dahsyat. Kadang-kadang yang datang tu kerani, orang kecil, tapi balik pelik, berkah. Balik sampai ke rumah, anak-anak dia makan sempurna, anak-anak dia menjadi, anak-anak dia belajar pandai. Anak-anak dia kalau tak belajar pandai pun tapi bekerja, dapat kerja, dapat membalas jasa mak ayah. 9 bulan RM50 ziarah mak ayah. Dahsyat. Sebab itu dikatakan orang pergi masjid ni jangan main-main. Inilah nikmat dia. Kalau dia sakit macam mana pun, dia makan ubat jantung, darah tinggi, tapi dia rasa seronok, mengharapkan pengharapan Allah, rasa tenang. Sebab itu kita tak faham ruzika wa kufil. Macam mana pun rezeki dia macam-macam, umur, nikmat, kesihatan, ketenangan. Apalah guna duit yang banyak tapi hati kita tak tenang, darah kita naik, jantung kita berdegap-degup. Sebab itu rezeki ni kita tak tahu. Ruzika wa kufil. Macam mana pun Allah bagi rezeki dia, Allah cukupkan dia. Wa in mata, tapi kalau dia meninggal dunia, maksudnya wafat, meninggal dunia, Allah ambil nyawa dia. Baik ya? Boleh? Adhalallah al-jannah, lalu Allah masukkan dia ke syurga. Sebab itu Ustaz ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, datuk datin yang dirahmati Allah, kerana pagi ini tuan-tuan dan puan-puan ada bersama kita, iaitu di Masjid Husin Seremban 2. Dan Ustaz yakin tuan-tuan dan puan-puan adalah jemaah tetap di Masjid Seremban 2, seperti mana Ustaz ceramah di Masjid Sri Sendayan dengan Seremban 2 kembar. Sebab itu Ustaz yakin jemaah di sana, jemaah di sini, serta semua jemaah seluruh Malaysia yang menonton kuliah subuh pagi ini, begitulah nikmat orang yang hadir ke rumah Allah. Baik. Jadi pagi ini kita mulakan satu siri. Walaupun dikatakan hari ini telah masuk, dikatakan ibadat Ramadan yang kelima, hari yang kelima, tetapi ini satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi berada di pusingan yang pertama. Sebab itu bila pusingan pertama, dia masih mempunyai banyak peluang. Dia mempunyai pusingan yang kedua dan dia ada pusingan yang ketiga yang dinantikan, seperti mana disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pagi ini insya-Allah kuliah subuh kita mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat rahmati Allah untuk memburu Ramadan pada tahun ini yang terbaik. Seperti mana dalam rancangan kita di TV Al-Hijrah, kita meletakkan tanda iaitu andai ini Ramadan terakhir. Sebab itu tidak boleh buang masa. Dalam hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tuan-tuan dan puan-puan dikatakan pusingan kata pertama sampailah ke 10. Inilah masa untuk kita bersuai kenal dengan Ramadan, untuk kita terus buat yang terbaik, supaya pusingan kedua terus Allah memandang kita, dan pusingan ketiga terus Allah memandang kita. Sebab itu hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kuliah kita nak sentuh pada pagi ini, dahsyatnya Ramadan. Lalu Ustaz bukakan dengan doa Tok Imam. Bila sebelum Ramadan, Tok Imam akan doa-doa ini. Takut Ustaz tadi, imam-imam sini hebat, muda ke, sederhana umur ke, tapi cara doa bacaan dia Allah dahsyat. Baik, tanya Tok Imam Tok Bilal. Biasa Tok Imam Tok Bilal dia baca Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa Sya'ban, tapi dia tarik 3 kali. Wa balighna fi syahr Ramadan, wa balighna fi syahr Ramadan. Kadang-kadang 3 kali. Wa balighna fi syahr Ramadan. Sebab itu ramai orang tak faham kenapa Nabi ajar doa 3 macam tu. Apakah rantaian 3 itu? Sebab itu bila sampai Ramadan, dia tak faham cerita Rajab Sya'ban,
dia puasa Ramadan, puasa dia tak dapat yang terbaik. Sebab itu dalam Ramadan kita mesti menguasai roh semangat Ramadan itu sepenuhnya dengan rantaian Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Baik, bila masuk kepada doa itu imam, kita ingat, Allahumma barik lana fi syahr Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu pembuka mukaddimah kepada Ramadan bermula dengan bulan Rajab. Pada bulan Rajab, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, berlakulah peristiwa besar, iaitu bagaimana orang yang nak puasa Ramadan, kalau dia faham tentang bulan Rajab, dia akan bersemangat. Memang dahsyat gila-gila punya puasa. Baik, apa yang berlaku? Pada bulan Rajab, berlaku satu kisah namanya Isra' dan Mi'raj. Dalam Isra' Mi'raj, ini bukan kuliah Isra' Mi'raj, ini pendek je. Lalu Nabi Muhammad SAW diiringi oleh malaikat Jibril AS, dikatakan dinaikkan ke langit. Isra' dan Mi'raj, diperjalankan, Mi'raj dinaikkan. Lalu Nabi naik langit yang pertama, Nabi naik langit yang kedua, boleh? Nabi naik langit yang ketiga, Nabi naik langit yang keempat, Nabi naik langit yang kelima, Nabi naik langit yang keenam. Setiap langit yang Nabi nak naik ini, lalu disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Sayyidina Abu Zar, dahsyat, diceritakan oleh Ibnu Umar, seperti mana Rasulullah SAW menceritakan pada mereka, sangat dahsyat. Bagaimana dikatakan Nabi nak naik langit yang pertama, tidak semudah itu. Lalu dikatakan malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Lalu malaikat di langit pertama berkata, siapa? Itu Jibril. Muhammad. Dengan siapa? Muhammad. Diutuskan ke belum? Muhammad telah diutuskan. Baru dibuka langit yang pertama. Maknanya susah nak pergi langit yang pertama. Begitu juga langit yang kedua, malaikat Jibril dia ketuk. Dia nak faham Ramadan, nak masuk pintu syurga Ar-Rayyan, kena faham cerita ni. Lalu dia ketuk pintu yang kedua. Sama juga, Ustaz ulang 2 kali je, cerita ni panjang. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Diutuskan ke belum? Diutuskan. Barulah dibuka langit yang kedua. Maknanya nak bertemu dengan Allah bukan senang. Maknanya doa kita nak dinaikkan ke langit sampai Allah bukan senang. Sebab itu amat sukar sampailah langit yang ke-6, ke-7. Lalu disebut Sayyidina Abu Zar daripada Anas bin Malik juga menyebut bahawasanya antaranya Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS, Nabi Musa, Nabi Isa, nampak? Lalu disebut Nabi Yusuf AS, lalu dikatakan Nabi Yunus AS. Sampailah Nabi ke langit yang ke-6. Lalu Nabi dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS, maka kamu dan umat kamu di langit yang ke-7. Soalan ustaz kepada tuan-tuan dan puan yang hadir hadirat rahmat Allah, apakah taktikal Nabi Muhammad SAW? Apakah rahsia Nabi Muhammad SAW dia boleh naikkan umat dia di langit yang paling tinggi? Paling tinggi di langit yang ke-7. Satu soalan, jangan jawab tuan. Baik. Lalu selepas langit yang ke-7, boleh, ini pendek saja kuliah ni. Lalu dinaikkan lagi Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Allah SWT, disyariatkan dengan 5 waktu semayang, 50/5. Lalu dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz pendekkan saja. Walaupun Nabi Muhammad SAW turun naik, dinasihatkan oleh Nabi Musa AS, akhirnya turun dengan syarat 5 waktu. Tetapi benarlah tuan-tuan hadirin hadirat mati Allah Taala, rahmat Allah besar kepada umat Nabi Muhammad SAW apabila dikatakan turun 5 waktu. Tetapi Allah SWT mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun 5 waktu kita semayang, tetapi umatmu umpama semayang 50 waktu setiap hari. Sebab itu satu waktu kita semayang subuh tadi ditulis malaikat 10 waktu. Dahsyat. Jadi kalau kita semayang sampai isyak 50 waktu. Sebab itu itulah nikmat umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW dikatakan dinaikkan Sidratul Muntaha, lalu Nabi dinampakkan dengan 8 pintu syurga, 7 pintu neraka. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW terkejut. Dalam 8 pintu syurga ini, yang paling ramai adalah umat Nabi Muhammad SAW. Soalan saya kepada tuan-tuan dan puan hadirin hadirat mati Allah, apakah rahsia umat Nabi, apakah rahsia Nabi Muhammad SAW? Apakah taktikal yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW? Taktikal atau imam? Taktikal main bola, taktikal macam mana? Pertahanan ramai ke, penyerang sikit ke? Apakah taktikal Nabi Muhammad SAW? Dia boleh masukkan umat dia paling ramai dalam 8 pintu syurga. Inilah yang kita terkejut. Tetapi ustaz pendek kan untuk kuliah kita subuh hari ini Ramadan. Dalam 8 pintu syurga ini Nabi juga terkejut. Salah satu daripada rukun Islam yang keempat, Nabi nampak pintu syurga itu dipanggil pintu Ar-Rayyan, iaitu dipanggil orang yang berpuasa, pintu berpuasa, ataupun dipanggil pintu Ar-Rayyan.
Tetapi Nabi Muhammad SAW terkejut juga dalam pintu Ar-Rayyan, pintu puasa ini, maknanya yang paling ramai juga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Soalan saya kepada tuan-tuan dan puan kali ketiga, apakah taktikal yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah yang hebatnya Nabi Muhammad SAW? Dia boleh masukkan umat dia paling ramai dalam pintu syurga yang keempat, ataupun dipanggil dalam rukun yang keempat, iaitu pintu puasa, ataupun dikatakan yang ketiga dalam setengah hadis, pintu puasa. Jadi inilah soalan yang kita nak kumandangkan. Dan apakah hebatnya Muhammad SAW? Sebab itu kisah bulan Rajab. Jika diikutkan matematik tuan, saya yakin tuan matematik A, jangan takut tuan, saya tak tanya apa-apa. Baik, saya yakin tuan orang hebat matematik. Jika ikutkan matematik, mestilah yang paling ramai dalam 8 pintu syurga, ataupun kita pendekkan saja sumuh ini, mestilah ramai dalam pintu syurga yang Ar-Rayyan atau puasa ini, mestilah umat Nabi Nuh AS. Sebab umat Nabi Nuh AS, daripada hadis sahih Bukhari Muslim, Tirmizi, Nasa'i, maka Nabi kata sebab umat Nabi Nuh AS dia berpuasa seabad, dia tak berpuasa seabad. Maknanya puasa dia lama, dia puasa setahun. Seabad tu setahun. Dia tak puasa setahun, dia puasa setahun, dia tak puasa setahun. Sebab itu maknanya lama, dahsyat. Dan ikutkan matematik, mestilah umat Nuh ataupun umat Nabi Nuh AS paling ramai. Sebab dia hidup lama, Tok Imam. Betul Tok Imam? Dia hidup lama 900 tahun sampai 963 tahun Nabi Nuh AS. Sebab itu mestilah patutnya dialah yang paling lama dan dia paling banyak beribadat. Sepatutnya dialah yang paling ramai dalam pintu Ar-Rayyan. Tetapi kalau ikut nombor 2, rating, mestilah umat Nabi Daud AS. Sebab Nabi sebut puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud AS. Sebab Nabi Daud AS dia puasa setengah abad puasa. Setengah abad tak puasa, setengah abad puasa, setengah abad tak puasa. Maknanya apa? Secara matematik, hari ni puasa, besok tak puasa. Tok Imam tahu, hari ni puasa, esok tak puasa. Sebab itu kalau ikutkan matematik, mestilah umat Nabi Daud AS dan Nabi Daud AS yang paling ramai dalam pintu Ar-Rayyan, pintu puasa ini, hadirin dan hadirat mati Allah. Sebab itu rating nombor 2. Jika ikut rating nombor 3, boleh kita ikut hadis Nabi Muhammad SAW. Mestilah umat Nabi Ibrahim AS. Sebab umat Nabi Ibrahim AS disyariatkan puasa setahun 36 hari. Sebab itu kalau 36 hari, ini bermakna umat Nabi Ibrahim AS paling lama berpuasa daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab umat Nabi Muhammad SAW, dia hanya puasa 30 harinya Ramadan. Itu pun kadang-kadang bukan 30. Kadang-kadang pengumuman malam 29 Ramadan tu besok raya. Melompat. Tok Imam lompat dulu. Tok Imam baik. Tok Imam nak takbir. Jangan salah faham. Jangan salah faham penonton seluruh Malaysia. Tok Imam dia nak takbir. Allahu Akbar. Sono Tok Imam. Sebab itu hadirin hadirat mati Allah, 36 hari dengan 30 hari. 30 hari kita pun kadang-kadang 29 Ramadan, betul? 29-nya mana banyak tuan-tuan puan? Baru saya nak tanya tuan, 29 30 ke 36? Jangan tanya saya matematik A. 29? Tuan biar betul tuan. 29 dengan 30 dengan 36 mana banyak? Ya? Itu qadar. Tuan dah pergi lebih tinggi. Baik. 36 lebih banyak daripada 29 dan 30. Sebab itu sepatutnya Nabi Ibrahim AS dan umat dia paling ramai dalam pintu Ar-Rayyan. Tetapi dahsyatnya umat Nabi Muhammad SAW, dengan hadis Nabi Bukhari Muslim, Nabi sebut umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 70-nya. Sebab itu kalau 80, 90, 100 hazal ziyadah, ini dipanggil tambahan, bonus. Sebab itu kalau nak lawan umat-umat Nabi Rasul terdahulu, tak boleh. 963 tahun, 900 tahun, 400 tahun, 200 tahun, 180 tahun. Sebab itu kita tak boleh nak lawan umat Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa. Mereka hidup lebih lama. Sebab itu lebih lama mestilah lebih banyak beribadat. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, dia dikurniakan dengan rahmat Allah. Sebab itu rahmat Allah ni besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur dia 60, 70, 80, 90, 100, tetapi dalam hidup dia, dalam 24 jam, semua ibadat. Dia tidur, dia ambil wuduk, ibadat. Malaikat akan doakan dia, ya Allah ampun dosa orang ni, ya Allah ampun dosa orang ni, sampai dia bangun. Nampak? Dia bangun, dia doa ibadat. Dia jalan, dia pergi bilik air, dia baca doa ibadat. Dia masuk bilik air ibadat.
Dahsyat tuan-tuan puan. Sebab itu dipanggil rahmat Allah. Dalam kuliah subuh kita ni kan tak sampai Ramadan. Sebab itu ingat kata Ustaz, inilah kisah Rejab. Sebab itu seolah Nabi nak bagi tahu, nampak? Sekarang kau nampak bulan Rejab dalam falsafah Ramadan. Kau nampak bulan Rejab? Ada pintu puasa nama Ar-Rayyan. Jadi kau target. Sebab tu kita pun Allahumma barik lana fi syahr Rajab. Ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab. Baik. Bila tu imam sambung lagi doa, wa barikna fi syahr Ramadan. Itu kalau balik ke syahr Ramadan, kalau yang ketiga sekarang lah. Tapi tu imam tarik sekelas. Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban, Nabi pun doa, tu imam pun doa. Baik, bila masuk bulan Sya'ban, kita takut nombor 3 tu Ramadan, nombor 2 Sya'ban, berlaku peristiwa besar. Dipendekkan saja kuliah subuh hari ini. Apa dia? Iaitu berlaku apa dipanggil nisfu Sya'ban. Tu imam dia ceramah kat depan nisfu Sya'ban. Apa dia? Buku rekod kita, buku catatan kita dinaikkan. Maknanya setiap tahun buku catatan dinaikkan. Kalau umur kita ambil umur kita 70, maka catatan itu yang akan dihitung. Tetapi Nabi mengajar kita shortcut. Nabi mengajar kita pintu belakang. Kalau bola sepak tu imam pandai main bola sepak, wheel cut. Tahu jalan belakang, wheel cut. Apa dia? Tu imam Masjid Husin 2, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Mufti Negeri Sembilan, alhamdulillah saya bersama Datuk Seri Dr. Yusuf. Kita baca Yasin di Negeri Sembilan. Nampak tak? Betul tu imam, betul. Kita baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Kita datang masjid, yang uzur baca kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kadang-kadang tu imam baca sampai 3 kali. Betul tuan, betul. Tuan duduk itu qadar aja, cepat sangat. Baik. Sebab itu tuan, boleh puan-puan rahmat Allah. Kenapa baca Yasin? Kenapa nak doa? Rupanya malam nisfu Sya'ban tu tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmat Allah. Bila buku tu nak naik tuan-tuan, kita minta kepada Allah. Tok imam baca Yasin, tok imam niatkan, ya Allah ampunkan dosa kita semua. Lalu Nabi kata, man qara'al Yasin ibtighali wajhillah. Siapa baca Yasin betul-betul kerana Allah, ghufira dzanbi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sebab itu kita baca, hadirin hadirat macam Allah, minta kepada Allah buku ini dipadamkan, diampunkan dosa. Sebab itu bila kita minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah, buku pun naik. Bila naik tuan-tuan Allah, seolah Nabi nak bagi tahu, macam kita puasa Isnin dan Khamis, Nabi kata ketika itu buku dinaikkan untuk Allah tengok. Aku lebih suka Allah tengok buku-buku dalam keadaan aku sedang berpuasa, supaya Allah kesian hari Isnin Khamis. Oh dia ada dosa, Allah padamkan dosa dia Isnin Khamis. Tetapi ini nisfu Sya'ban, Allah terus ambil buku tu. Bila Allah ambil buku tu, maknanya buku tu tak turun. Kalau betul buku tu dah dipadam, maknanya tak ada dosa tuan. Subhanallah. Sebab itu kita digantikan buku baru. Macam balik haji umrah, qayamu walatuhu ummu. Ya Allah, itu dah dia dikatakan bulan Sya'ban. Nampak? Bila dah lepas Rejab Sya'ban, kita dah nampak dah, oh bahayalah, sekejap lagi Ramadan ada pintu syurga, aku kena buru. Rejab Sya'ban, ya Allah dosa aku telah diangkat, dah tak ada dah, ya Allah buku baru. Wa balighna fi syahr Ramadan. Tu imam doa ulang-ulang tuan-tuan. Tengok doa bagi tadi tu imam doa sangat cantik. Sebab itu sebelum itu imam doa, wa balighna fi syahr Ramadan, wa balighna fi syahr Ramadan. Ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rupanya kenapa kita doa pada bulan Ramadan? Kita dengar radio dalam kereta, dengar kadang-kadang ceramah kat TV. Sayangnya kepada mereka yang tak sampai pada Ramadan. Kawan-kawan kita di radio cerita, mak saya meninggal pada sebelum 1 hari lagi sebelum bulan Ramadan. Ayah saya wafat, kakak saya wafat pada 15 Sya'ban. Dia dah janji sama-sama nak baca Quran dah pada bulan Ramadan, tapi dia wafat. Sebab itu ada orang tak sampai Ramadan. Tetapi bila sampai Ramadan, kenapa beria? Wa balighna fi syahr Ramadan, wa balighna fi syahr Ramadan. Rupanya bila tuan-tuan sampai malam tu, pengumuman malam tu dikatakan besok 1 Ramadan ataupun puasa, malam tu kita pergi masjid sembang tarawih, melompat tuan-tuan puan, jatuhlah tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama. Apa dia? Hadis sahih Bukhari Muslim. Saya pendekkan saja, as-salat ila salat wal jumu'ah ila jumu'ah, tapi yang sedapnya Ramadan ila Ramadan. Nabi kata siapa yang daripada Ramadan tahun lalu dia sampai je Ramadan tahun ini, maknanya malam tu kita sampai, diumumkan besok puasa. Malam tu
Mukaffiratun lima bainahuma. Lalu Allah padakan semua dosa-dosanya di antara Ramadan lepas dengan Ramadan yang baru sampai ni. Sebab itu kena faham roh Ramadan. Maknanya malam pertama tu tuan-tuan dan puan-puan dah tak ada dosa. Sebab itu ada orang tak faham Ramadan, alah nantilah 10 malam terakhir aku nak minta ampun pada Allah lah. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Tuan ni Lailatul Qadar je. Baik. Kan? Orang tanya matematik 36 tolak 29, Lailatul Qadar jawapannya. Astagfirullahalazim. Baik. Jangan marah tuan. Ya, tak boleh marah tuan, Ramadan ni tuan. Baik. Masya-Allah tuan, Baik. Sebab kalau bukan Ramadan tuan ajak saya bagi roti channel lepas ceramah saya ikut tuan. Baik. Sebab itu hadirin hadirat rahmat Allah Taala, nampak tak? Sebab itu, alah nantilah 10 malam terakhir Lailatul Qadar lah tuan, saya nak minta ampun ya Allah, bawa habis dosa. Jangan tunggu. Buru daripada malam pertama. Sebab pada malam pertama tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, tuan-tuan dah seperti dah tak ada dosa. Mukaffiratun lima bainahuma. Sebab itu kita datang masjid, ya Allah seronoknya Ramadan. Ada rasa macam tu tak? Ada tak? Ya Allah nak sembahyang, aku nak buat Ramadan terbaik pada tahun ini. Ada rasa tak? Itu nikmat orang yang dikatakan Ramadan. Baik. Bila sampai malam tu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, datuk datin dah tak ada dosa. Seronoknya Ramadan. Maka malam tu kita melangkah satu malam yang dahsyat. Dan hari ni kita dah masuk 5. Malam ni malam ke-6. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat Allah. Jagalah Ramadan tuan-puan, masih pusingan yang pertama. Sebab bila masuk Ramadan, jangan tanya umat Nabi Muhammad SAW kenapa dia paling ramai dalam pintu syurga Ar-Rayyan. Jangan tanya, aku tak yakin lah, dulu aku jahat, takkan umur 58, pencen 60 ni aku ibadat, Allah boleh masukkan aku ke syurga. Aku dengar ada orang kata Allah tak kabulkan dosa-dosa lalu, kecuali kalau dosa-dosa tu dosa kecil je. Masya Allah. Dia tak faham, macam orang pergi haji umrah. Betul ke Ustaz? Ada orang kata Ustaz tak ampun dosa, hanya dosa-dosa kecil je. Subhanallah. Sebab itu dia tak faham nikmat Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila masuknya malam Ramadan, kita terikat lagi dengan nikmat Allah. Benarlah kata Nabi Muhammad SAW, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, yudkhilul may yasha fir rahmatih. Allah kata apa? Aku boleh masukkan siapa saja dalam syurgaku dengan satu rahmatku. Patutlah masa kita sekolah rendah dulu, ustazah cerita, ustaz cerita, pelacur bagi anjing minum, lalu ketika dia mati Nabi kata wa firazan bihi dakhala jannah. Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan ke syurga. Betul pernah dengar dulu? Jangan cerita Lailatul Qadar, saya tak mau. Baik, belum lagi Pernah dengar kisah pelacur bagi anjing minum masuk syurga? Pernah? Pernah, nasib baik. Baik. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat rahmati Allah, itulah yang dikatakan rahmat Allah. Besar rahmat Allah. Rahmat Allah ni apa? Kasih sayang Allah. Sebab itu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Tirmizi, la yadkhulul ummati al-jannah bi amalihi illa bi rahmatillah. Umat aku ni tak masuk ke syurga dengan amalan dia, tetapi masuk dia ke syurga dengan rahmat Allah. Sebab itu rahmat Allah besar pada bulan Ramadan. Orang duk nyanyi dalam nasyid, bulan Ramadan bulan mulia, bulan rahmat, bulan pengampunan. Marah pula tu imam. Orang panggil dia kuliah, dia nasyid tak. Baik, sahabat tu imam. Baik. Sebab itu rahmat dia kat mana? Rahmat dia kat mana? Rahmat dia dahsyat. Dia seperti mana kisah Alif Lam Mim Baqarah. Dalam Al-Baqarah dahsyat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sikitlah baca. Zalikal kitabu la raiba fihi. Bila terjemah, kita tak boleh terjemah Alif Lam Mim. Ambillah tafsir mana-mana pun tak boleh terjemah. Yang kita boleh terjemah, zalikal kitabu la raiba fihi. Sesungguhnya Al-Quran ataupun kitab Al-Quran itu tiada keraguan dalamnya. Tapi Alif Lam Mim itu apa? Ditanya balik ulama tafsir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu apakah rahsia Alif Lam Mim. Dahsyat tuan-tuan dan puan. Itulah kisah Al-Baqarah. Begitu juga dengan dahsyatnya kisah perkataan barakallah. Orang tua-tua selalu disebut, kalau kita bagi dia hadiah, semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah memberkati kamu. Pernah dengar? Hari ni orang Melayu dah pandai cakap Arab. Kalau kita bagi dia apa? Barakallah, barakallahu fik. Orang Melayu pun WhatsApp barakallahu fik. Tanya balik siapa? Makcik tu, dia WhatsApp balik, dia ikut balik. Kadang-kadang dia pandai cakap Arab pula. Allah yubarik fik. Masya Allah. Apa dia? Semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah memberkati kamu. Kita tak faham. Tapi kadang-kadang orang tua cakap macam ni pula. La ma'el
minta maaf banyak siapa nama Ismail. Seluruh Malaysia minta maaf banyak siapa nama Mael. Minta maaf banyak. Lah Mael kerja kerani, tapi dahsyat kan, dia bagi duit kat mak dia bulan-bulan. Anak-anak dia menjadi boleh beli rumah, kereta pun elok, kereta Protosaga baru. Kerja kerani je. Lalu makcik sorry kata, agaknya rezeki dia Allah berkat pun. Rezeki dia Allah berkat, sebab itu dia rasa gaji dia tu kecil tapi cukup untuk semua. Mungkin Allah berkat gaji dia. Taklah tak sakit, umur 70 masih pergi masjid, kuat pula. Mungkin agaknya Allah memberkati dia. Nampak? Sebab itu kita tak tahu juga perkataan berkat. Apakah berkat itu di dalamnya? Ustaz tahu, Tok Imam tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmat Allah, kita ustaz pun kita tahu perkataan itu berkat, tapi kita tak tahu macam mana luasnya dalam tu. Sebab itu dalam Ramadan hati-hati. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, lalu ustaz ambil saja, ustaz pendekkan saja, hadis sahih Bukhari Muslim, sangat dahsyat bila mana Nabi Muhammad SAW bersabda. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, hati-hati tentang Ramadan, hadirin rahmati Allah, hari ini hari kelima. Lalu Nabi kata apa? Hadis ini hadis kursi, iaitu Nabi menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, kata Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, Allah SWT berfirman. Sebab itu Nabi sampaikan daripada Allah SWT hadis kursi. Kul amal ibnu Adam lahu. Setiap amalan anak Adam ni, daripada zaman Nabi Adam sampailah kita, setiap kebaikan dia buat, lahu, ada ganjaran dia. Ada ganjaran dia. Sebab itu kita tahu ganjaran dia apa. Kalau orang pergi haji umrah, seperti bayi lahir perut ibu. Kalau kita semayang seorang, ganjaran dia 1. Kalau kita pergi semayang berjemaah, ganjaran 27. Lahu. Itulah amalan dalam Islam, kebaikan yang kita buat. Tetapi bila masuk Ramadan, dahsyat. Illa saum, kecuali Allah berfirman, Nabi sampaikan, kecuali ibadat puasa. Baik. Lalu Allah kata apa? Fa innahu li, puasa itu hak aku. Sebab itu kalau orang tu jahat macam mana pun, masuk umur 40, 45, dia ketuk kepala suami dia dengan senduk. Minta maaf banyak orang perempuan. Dia tengking suami dia. Hei penyu, nak ke mana? Orang rasa beli ikan, dia bawa balik ikan terkontang-konting. Belilah sayur. Dan kau pesan beli ikan, orang tua tu beli ikan je lah. Sebab ada suami lurus bendul. Orang suruh beli ikan, dia pergi beli ikan je. Patutnya carilah sayur sikit, tomato ke carrot, betul tak? Tapi nak macam mana? Itu suami terbaik, dia patuh. Nak beli apa yang? Ikan. Berapa banyak yang? Sekilo. Rupanya sekilo dapat 2 ekor je. Patutnya suami tu pandai jugalah. Kalau sekilo 2 ekor, maknanya tak cukup lah. Anak dia 6, belilah 2 kilo atau 3 kilo. Tapi suami yang baik. Baik, nampak tak? Sebab itu hadirin hadirat mati Allah, kadang-kadang kita tak faham. Itu kena ingat ya. Sebab itu Nabi kata apa? Allah sebut, fa innahu li, maka bulan puasa ni, Ramadan ni, ini hak aku. Kena ingat ya. Sebab itu kena ingat, walaupun umur kita 40, 30 dulu cuai, sekarang 40, 50, 60, 70, jangan lagi cuai. Ni Ramadan ni. Sebab itu Nabi kata apa? Wa ana ujzi bihi. Sebab Nabi sebut, Allah kata apa? Itu hak aku nak bagi apa kat dia? Sebab itu kita dengar Tok Imam doa. Kena pula waktu isyak Tok Imam tarik, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tak gitu Imam? Tak gitu. Ya Allah, tutupkanlah aku, akhirkanlah hidup aku dengan mati ataupun berakhiran yang baik-baik. Sebab itu penting, supaya bila umur kita 50, 60, 70, kita terus buat baik. Andai kata Allah ambil nyawa kita, biar kita dalam keadaan baik. Bila Allah ambil kita baik, maka baiklah penghujung kita, dan di sana tu baiklah kita. Sebab itu andai kata ini Ramadan terakhir, buatlah yang terbaik tuan-tuan Allah. Sebab Allah kata dia boleh bagi apa saja. Sebab itu Nabi tak bohong. Dalam Isra Mi'raj, Nabi tak bohong. Memang ada pintu puasa nama Ar-Rayyan, memang Allah boleh bagi. Sebab itu nampak tak mukadimah Ustaz? Jangan main-main. Burulah Ramadan pada tahun ini. Ini satu yang dahsyat, di luar dugaan, di luar akal. Kerana umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umur dia tak panjang sampai 100-200 tahun, tetapi dia dikurniakan rahmat Allah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Lalu Ustaz ambil hadis yang kedua. Bahaya hadirin hadirat mati Allah, bila kita masuk Ramadan, kita dah tak ada dosa, masya-Allah tabarakallah, kita dah terkejut dah, Allah boleh bagi apa saja. Tak ada apa yang terbaik tuan-tuan puan. Bila kita dah makan ubat darah tinggi, kencing manis, jantung, kita dah makan ubat kolesterol,
ataupun kita mungkin tak makan ubat, tapi kita dengar banyak kematian. Tak ada apa yang lebih menarik apabila kita di penghujung hidup, kita inginkan ketenangan. Kita inginkan ketenangan. Kita ingin bersama beribadat dalam keadaan terbaik. Kita ingin Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tenang, tengah sujud ataupun tengah duduk baca Quran. Oh, tak ada. Kita nak Allah ambil nyawa kita, anak-anak kita. Ya Allah, jenazah mak ada bau wangi kat dahi. Tanya Tok Imam. Sebab tu Nabi suruh kita apa? 7 terbaik. Ziarah orang sakit, ziarah orang meninggal dunia, mandikan jenazah, kapankan jenazah, semayangkan jenazah, kebumikan jenazah. Ini bukan cerita tanah kubur. Sebab itu bila kita melalui proses ini, kita nampak kadang jenazah tu tengah mandi, nampak cantik, muka tersenyum. Kadang-kadang bila kita nak kapalkan, ada bau wangi kat dahi. Ada setengah jenazah pula dah meninggal, tiba ada bau wangi pun ada dah. Sebab itu hadirin hadirat rahmati Allah, Nabi mengajar kita supaya kita tengok anda kata itu husnul khatimah. Kita tanya amalan dia. Jangan tanya arwah, kan lari pula. Ni mati kenapa senyum ni? Tanyalah keluarga arwah. Arwah ni apa amalan dia? Arwah ni buat apa cantiklah jenazah dia? Tak tahulah. Arwah abah masa Ramadan bulan lepas, dia ibadat betul-betul lah, cik, pakcik. Betul-betul malam dia baca Quran, siang dia banyak berdoa, dia zikir banyak, dia sedekah banyak. Tak tahu tadi pagi 8 Ramadan, 8 Syawal ni, dia seronok sangat makan ketupat. Entah dia sibuk-sibuk bagi duit raya tengah sedekah kat budak-budak. Tiba-tiba dia duduk, dia senyap. Subhanallah. Mungkin masa Allah ambil nyawa dia tu, dia tengah tak ada dosa daripada Ramadan. Sebab itu ingat kata Ustaz, dahsyatnya tuan-tuan dan puan hadirin hadirat mati Allah. Itulah nikmat Ramadan, kena jaga. Kenapa? Sebab nombor 3, shortcut, real cut. Ini bukan kisah haji umrah, ini kisah Ramadan pula Ustaz cerita ni. Sebab dia terikat dengan benda yang tak masuk akal. Orang pergi haji umrah, dia dahsyat. Dia pergi dia haji, dia jahat macam mana semayang pun dia cuba kodok. Dia pergi Mekah, dia semayang ke sana, dia balik dahsyat tuan-tuan. Tak payah pergi haji, pergi umrah pun. Sekali dia semayang kat Masjidil Haram, satu kali semayang subuh berjemaah, 100,000 kali ganda. 5 waktu, 500,000 kali ganda. Andai kata dia pergi umrah 7 hari kat Mekah, 4 hari kat Madinah, dia balik 7 hari itu dia semayang 7 hari kat Masjidil Haram. 7 hari kali dengan 500,000 kali ganda, berapa? Jangan tanya saya matematik saya tak tanya tuan, saya tahu jawapan dia Lailatul Qadar ke. Baik, 3.5 juta terjongkit di padang mahsyar. Sebab itu dikatakan seperti bayi lahir perut ibu. Sebab itu dia patah balik ke belakang seperti tak ada dosa. Nampak tak? Itu kalau orang pergi umrah. Tetapi haji, kita yang tak boleh pergi Mekah, umrah, haji ni dahsyatnya Ramadan. Nabi kata apa? Hadis sahih riwayat Tirmizi. Sekali lagi Ustaz ambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna rabbakum yakul." Lalu hadis ni ada kursi Nabi sampaikan daripada Allah SWT. Jaga-jaga dalam Ramadan, 5 Ramadan kita memburu. Nabi kata apa? Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu berfirman, "Inna rabbakum yakul." Tuhan kamu berfirman, Allah Ta'ala berfirman, "Kullu hasanat bi asyri amsalha ila 700." Sebab tu kena ingat, di'fin. Nabi kata siapa buat kebaikan, siapa buat benda baik pada bulan Ramadan, dia bukakan kon. Dia tengok tadi ustaz datang tak ada tempat parking, beromot. Ada satu orang tu diangkatkan kon. Dia kata, "Ustaz, parking sini Ustaz." Jadi jatuh kuasa jamaah, ada satu kereta menghalang kat pintu tu. Itu kereta saya lah. Baik, dia angkat, "Masuk Ustaz, angkat Ustaz. Nanti Ustaz tak boleh nak camah, cepat tak parking ni." Satu kebaikan. Nabi kata Allah boleh bagi 10 kali ganda kebaikan sampai 700 kali ganda kebaikan. Ya Allah, ya Allah. Sebab tu kalau isteri tu pagi tadi dia sediakan sahur, Allah boleh bagi dia 10 sampai 700 kali ganda. Ya Allah, isteri tu pula balik dia basuh baju suami dia. Dahsyat Ramadan ni. Tapi setengah isteri tak faham. Abang ni Ramadan penat lah, abang basuh baju sendiri lah. Allah rugi. Sebab itu bulan Ramadan ni memburu. Sayang, anak-anak nak makan apa? Nak ayam soyabin. Sebab itu kalau kita tengok di bazar, ayah sibuk cari ayam soyabin yang terbaik. Tapi ada setengah ayah tak faham. Halang korang ni tak nak puasa, time tu lah nak minum soya lah, ngada-ngada. Astagfirullahalazim. Nampak tak? Sebab itu ingat kata Ustaz, nampak tak? Sebab itu orang memburu kebaikan, bersedekah, bagi jiran makan. Orang dulu-dulu jenazah dia cantik, rupanya amalan dia tiap-tiap petang dia panggil anak dia, Ma'al, Timah, Maryam, 3 pinggan hantar rumah makcik tu, hantar rumah depan, rumah belakang. Dia berebut hantar makanan, betul? Tetapi hari ini saya nak tanya, ada tak orang sekarang? Ada tak? Kurang tu.
Lailatul Qadar lagi. Tak ada. Tak ada. Sebab itu beza dulu, orang dulu walaupun tak ada kuliah maghrib setiap malam, dia hanya malam Jumaat baca Yasin, tapi hidup dia bersyariat. Dia hantar. Saya tahulah saya berkena. Alamak, mak suruh abang lah hantar rumah sana. Rumah saya je, saya ke rumah belakang, jauh lah. Rumah belakang tu kalau hantar tak ada apa-apa pun. Semua senyum. Pernah kena, betul kan? Pernah kena. Baik. Sebab itu hadirin hadirat mati Allah. Nampak tak? Sebab itu ganjaran pahala dahsyat. Inilah yang Nabi sebut. Sebab itu Nabi kata apa? Allah sebut sekali lagi, wasamul li wa ana ajiz bihi. Maka sebab itu Nabi kata, Allah sebut lagi, sebab itu puasa tu hak aku. Aku bagi siapa saja yang apa aku nak bagi. Sebab itu kita takut Ramadan Allah, orang tak nampak roh Ramadan, dan akhirnya hadirin hadirat mati Allah, inilah yang berlaku. Akhirnya semua orang kadang-kadang kedekut, tak sedekah, tak buat baik, tak gandakan amalan. Dia tak nampak macam mana Allah boleh masukkan macam tu je dalam syurga Ar-Rayyan. Jadi jangan kita buat salah, jangan kita cuai. Ramadan yang kelima, sidang hadirin penonton dirahmati Allah seluruh Malaysia. Baik. Lalu Nabi kata apa lagi? Allah sebut, kenapa jadi macam tu? Kenapa Allah boleh bagi macam tu je? Baik. Wasamul jannah minan nar. Sebab Allah sebut, Nabi kata, sebab puasa kamu itu adalah perisai daripada neraka. Sebab itu bila perisai, benteng, kamu takkan masuk neraka. Sebab itu puasalah yang terbaik, burulah yang terbaik. Baik. Sebab itu orang yang puasa, kalau abang makan jering busung lah, kalau abang mulut. Dahsyat. Dahsyat tuan-tuan hadirin hadirat mati Allah. Kenapa jenazah dia cantik? Kenapa jenazah dia ada bau wangi? Kadang-kadang kita pelik. Rupanya Allah tunjukkan masa dulu dia hidup, ini amalan dia. Nabi kata apa? Wal khuluf fa bis-sha'im atyab indallah min rahim miskin. Dan mulut orang yang berpuasa ni, hadirin hadirat mati Allah, memanglah kadang kita tengok ada bau, tapi di sisi Allah wangi. Sebab tu kita pelik kadang-kadang dekat orang kampung ni, kita mandikan jenazah dia, kadang-kadang kita pun tak tahu apa amalan dia, nak tanya anak dia pun tak tahu, tapi dia kata ayah rajin puasa sunat pun rajin. Pelik, ada bau wangi. Kadang bau tu saya tak tahu nak cakap, kadang macam bau kasturi, macam bau kasturi, cempaka kasturi. Nampak? Sebab itu kalau Tok Imam masjid mandikan jenazah, cakap, Assalamualaikum Tok Imam, saya nak join, saya nak tolong. Mungkin ada rezeki, adalah. Kalau tak ada, tak apalah, diam saja. Jangan cerita pula. Tak ada bau, jenazah tak ada apa-apa. Habis. Sebab itu Nabi kata antara yang dijamin masuk syurga juga dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam Jangan Ustaz, orang yang keempat iaitu orang yang mandikan jenazah. Sebab itu ingat itu Ustaz, dahsyat. Baik. Lalu Nabi kata apa lagi? Wa in jahila ala ahadikum jahil wa wasaim. Tetapi ini bukan cerita Piramli 3 Abdul. Siapa marah dia kena jual. Siapa marah dia kena jual. Masuk bulan Ramadan, walaupun iblis, syaitan, waswasilatul syayatin, iblis jadi rantai, setan memang tak ada, tapi datang, bukan datang anak setan, bukan, tapi datang juga manusia yang jahil. Alah bab, kita hentak dia, kita pukul dia. Alah kita kata sikit je. Sebab itu Nabi ajar supaya puasa kita terbaik, jangan kurang pahala, jadi terbaik, cakap kat dia, faqul waliyakul inni sha'im. Lalu Nabi bocorkan rahsia, senang je. Kalau kau nak buat jahat je, kalau orang datang ni buat jahat bulan Ramadan, dengar kata Ustaz, ini baru 5 Ramadan, cakap, maaf saya puasa. Alah Mael, kepala sengit. Aku puasa betul jadi. Mael, syok janda tu. Aku puasa. Kau cakaplah, aku tak mau. Sebab itu kita ada satu kata-kata yang hebat, Allah ajar, Nabi sebut, cakaplah aku puasa. Bang, kita nak balik raya ni, hari ni dah 27 Ramadan. Bang, saya tak suka lah bang, adik-adik abang bukan nak masak rendang pun, harapkan kita je. Abang puasa, tak mau, ikut kau lah. Tak apa, kalau kau tak masak rendang, biar abang beli rendang. Abang puasa, jangan. Nampak tak? Sebab itu terbaik Ramadan, tiba-tiba 27-28 dah jadi rosak. Bang, bukan saya tak nak balik awal bang, dia orang tak nak masak rendang bang, dia orang tunggu kita bang, kita yang kena masak. Jahanam. Tiba-tiba jahanam 28 Ramadan, 29 Ramadan. Sebab tu cakap, kita abang puasa, tak nak masak rendang, tak apa, abang upah orang. Habis cerita. Sebab takut-takut Allah ambil nyawa kita, ini Ramadan kita yang terakhir. Baik. Sebab itu hadirin hadirat mati Allah, peringatan Ramadan lagi pagi ini bahaya dahsyat. Tuan-tuan hadirin hadirat mati Allah, memang Nabi tak tipu,
buatlah baik macam mana pun, memang pintu itu selalu ustaz-ustaz kat sini ceramah, memang pintu itu nama Ar-Rayyan. Sebab dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Nabi tak tipu, memang Isra Mi'raj itu betul, dan memang Sya'ban itu betul, dan memang bulan Ramadan itu memang dahsyat. Lalu Nabi kata apa? Hadis ini daripada Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, inna fil jannah babu yuqalu lahu Ar-Rayyan. Memang benar di dalam syurga itu Nabi kata ada satu pintu syurga namanya Ar-Rayyan. Yang tuan-tuan dan puan duk risau apa? Duk risau aku dimasuk syurga tak masuk syurga. Nak risau apa? Tuan-tuan hanya perlu buat kebaikan saja. Tuan-tuan gandakan Ramadan. Bulan lain buat kebaikan, tetapi bulan Ramadan dia bukan buat kebaikan, dia kena gandakan. Sebab itu kena ingat kata ustaz, kalau dulu satu hari RM1 dekat tabung Masjid Usin, tapi Ramadan ini setiap kali aku datang, kalau tak ada RM10 pun tak apa, setiap kali waktu itu RM1, subuh RM1, zuhur RM1, asar RM1, maghrib tak datang kau puasa kat rumah, Aisyah RM2. Sebab itu ingat kata ustaz, ini digandakan. Sebab pahala gandakan amalan tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmati Allah. Sebab Nabi kata yudkhilu minhu as-sa'im, hanya orang berpuasa je boleh masuk pintu syurga tu nama Ar-Rayyan. Maknanya kalau orang pergi haji dia terbaik, dia tak boleh masuk pintu Ar-Rayyan. Maknanya kalau orang tu dia ada isteri yang solehah, dia tak boleh masuk pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni hanya untuk orang yang berpuasa terbaik. Lalu Nabi kata apa? Yaumul qiyamah, masa hari kiamat tu, la yadkhulu minhu ahadun, takkan masuk siapa pun, seseorang pun tak boleh masuk. Sebab itu malaikat Israfil Nabi sebut, apabila melihat sangka kala kedua, manusia membangkit daripada kuburnya ketika di padang mahsyar sedang beratur. Lalu Nabi kata terbukalah 8 pintu syurga. Siapa ada nama dia masuk pintu itu. Sebab itu orang yang berpuasa dia nampak Ar-Rayyan, nama dia Ma'el, hanya contohlah, bukan nama Ma'el, contohnya Ismail bin Adam. Subhanallah, nama dia ada. Nabi kata masuk bidunil hisab, tanpa hisab. Sebab itu tuan-tuan hadirin rahmati Allah, siapa nama dia tak ada, dia kena beratur kat padang mahsyar tu. Ya Allah, berapa lama? Nabi kata ayah tak kenal atuk, atuk tak kenal nenek, nenek tak kenal cucu. Allahu Akbar. Dan kalau kita pergi Mekah haji umrah pula lagi takut. Ustaz-ustaz tu ceramah, dia kata apa? Dia kata hadirin rahmati Allah, inilah perkuburan al-Ma'la di Mekah, antaranya Sayyidina Khadijah dikebumikan di sini, dan inilah Madinah, di depan tu dikatakan Al-Baqi'. Hadirin rahmati Allah, apabila di padang mahsyar nanti yang akan dihisab dulu adalah Ma'la, kemudian barulah yang tanah di Baqi'. Yang kita ni tanam kat Serman 2, agaknya entah bila nak hisab. Ya Allah, berapa lama nak beratur? Tuan nak beratur gitu? Lain tu qadar lagi. Baik, sebab itu hadirin rahmati Allah, kita tak nak beratur. Kita tak nak beratur. Sebab itu kalau boleh pintu terbuka, biar nama kita ada di situ. Nampak tak? Sebab itu dia jaga. Sebab Nabi kata la yadkhulu minhu ahadun aw ghairuhum fa iza dakhulu ikhlaqa falam yadkhul minhu ahad. Sebab itu bila semua orang puasa, Allah dah terima dia masuk pintu syurga Ar-Rayyan, pintu itu tertutup, tak ada siapa boleh masuk melainkan orang puasa je. Sebab itu puasa molek-molek, puasa cantik-cantik, buatlah yang terbaik, jangan buat jahat. Kalau orang buat jahat, nak buat jahat, ya Allah aku puasa, ya Allah aku puasa, astagfirullah aku puasa. Buka TV, balik kejap lagi, Allah rambut nampak, kat sini terdedah. Terus Allah aku puasa, bukan Allah mana kontrol, kuatkan suara. Ingat tuan-tuan, ingat, aku puasa, Jahannam pahala puasa. Boleh? Boleh, bukan kontrol, bukan kontrol. Mana kita lari? Baik. Sebab itu hadirin mati Allah Taala. Lalu Nabi sebut lagi dahsyat bila bulan Ramadan, peringatan kita kena ada kawan. Kawan kita banyak. Kawan kita ramai. Tu belakang tuan. Belakang tuan. Kawan-kawan tuan duduk belakang tuan. Tuan yang pakai tuan kursi tuan. Cuba tengok tuan, belakang tuan siapa? Tuan tengok sungguh, masya-Allah tabarakallah. Itu nama Al-Furqan. Ada orang kalau dapat anak dia letak nama Furqan. Ya, itu namanya Al-Quran. Sebab itu bila dalam bulan Ramadan, kadang-kadang kita pelik. Aku pelik lah kalau Ramadannya ada orang ambil Quran, dia kata aku nak khatam Quran. Tak gitu imam. Ustaz, betul kan? Aku nak khatam lah. Kadang-kadang ada. Sebenarnya orang dulu-dulu, sampai hari ni kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kena pula kita orang Melayu, kita ikut orang tua dulu buat.
Bila datang Ramadan kita pegang Quran, baca Quran. Sebenarnya bila datang bulan Ramadan, hadirin hadirat rahmat Allah, kena ingat, Ramadan lahir je datang, kembarnya datang. Kembarnya nama Al-Quran. Kembar je nama Al-Quran. Kembar dia nama Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat rahmat Allah, tak ada masa lagi tuan-puan. Bila balik dalam kereta ada Al-Quran. Dekat rumah tengok TV, berita, lepas tu baca Al-Quran. Ngantuk tidur. Malam tuan-tuan bangun banyak baca Al-Quran. Sebab Nabi bersabda, peringatan ustaz yang ke-7 malam pagi ini. Hadis ini ada sahih riwayat Imam Ahmad. Bahaya kalau kita cuai sebab hari dan 5 Ramadan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, sebab tu anhuma. Qala, dia berkata, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, As-siyam wal Quran yashfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Nabi kata apa? Nabi kata, bila datang bulan puasa, bulan Ramadan, maka puasa dan Al-Quran itu, dua-dua kembar ni akan memberi syafaat kepada hamba Allah, umat aku pada hari kiamat. Sebab itu ramai orang tak faham syafaat. Syafaat ni apa? Syafaat ni apa? Baik-baik. Syafaat ni, sebab tu bulan Ramadan ni banyak wildcard, banyak pintu belakang. Sebab itu syafaat ini umpama pintu belakang. Faham tak syafaat? Contohnya, saya bukan syafaat pemain bola sepak tu. Syafaat ni, contohnya kalau kita kat Malaysia, seorang bos, seorang tuan syarikat, dia nak ambil kerja seorang orang baru. Saya ni ambil kerja awak kerja main-main pula. Sebenarnya awak ni tak layak bekerja kat sini, tapi saya ambil awak kerja kat syarikat saya sebab ayah awak je tau. Ayah awak tu kawan saya. Sebab tu saya ambil awak kerja kat sini. Saya harap awak dapat kerja baik-baik. Kalau tidak, saya buang awak. Maknanya apa? Maknanya budak itu bekerja, syafaat ayah dia. Betul? Syafaat ayah dia. Itu syafaat ayah. Dia dapat kerja. Itu syafaat ayah. Bukan tu qada. Bukan itu syafaat ayah dia dapat kerja. Ini syafaat Al-Quran dengan puasa. Lalu Nabi kata apa? Macam mana? Ketika hari kiamat, dalam keadaan Nabi kata, kita dengar selalu ustaz-ustaz, imam-imam cerita, ustazah cerita, pada hari kiamat tak ada siapa lagi akan menolong siapa, yang masing-masing dengan amalan dia. Takut. Lalu berpuasa kata, yaqulus siyam. Nabi kata apa? Lalu puasa berkata depan Allah pada hari kiamat, ay Rabb, wahai Tuhanku Allah. Sebab itu kita menangisi bila Ramadan pergi. Ya Allah, mana'tuhu ta'am wa syahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, dulu masa puasa Ramadan, aku larang dia, aku cegah dia makan minum, aku cegah dia daripada buat syahwat. Itu kita punya keinginan jahat ke apa, tak terbuat. Aku puasa. Sebab itu kata puasa depan Allah, fasyafi'ni fihi, aku nak bagi dia syafaat aku pada dia. Nampak? Itu puasa cakap depan Allah. Sebab itu jangan tanya belakang tabir, siapa puasa nak tolong kita? Siapa puasa nak tolong kita? Oh, jangan tanya. Puasa itu dia boleh tolong kita sebab dia ada pintu Ar-Rayyan, dia ada pintu syurga. Sebab itu jangan tanya kenapa puasa boleh cakap macam tu. Lalu Nabi sebut lagi, berkata satu lagi makhluk depan Allah, wa yaqulu Quran, berkata Quran depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mana'tuhu naum bil lail. Sebab itu malam-malam banyak pegang Quran. Mana'tuhu naum bil lail fasyafa'ni fihi. Lalu Quran kata apa? Ya Allah, aku mencegah dia, aku menegah dia daripada banyak tidur untuk baca Quran, maka aku memberi syafaat aku kepadanya. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita mesti bijak dalam Ramadan. Macam mana? Sebab itu sekejap lagi Ustaz baca hadis seterusnya. Siang Nabi kata doa orang berpuasa takkan ditolak daripada puasa sampailah dia buka puasa. Sebab itu siang banyak doa, baca Quran setakat boleh, tidur khairullah, dapatkan kekuatan malam, doa, zikir, selawat, sedekah. Malam lepas tarawih. Nampak? Sebab itu kita dalam Islam, Nabi ajar tarawih lepas isyak. Pernah dengar tak tarawih lepas maghrib? Baik. Tidaklah itu qadar lagi. Baik.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah, dalam kamus Mu'jam Arabi lalu disebut maghrib, solat maghrib, solat semayang malam. Tetapi dalam Islam, bila kita semayang Isya maksudnya semayang tengah malam. Sebab itu bila kita semayang tarawih lepas Isya, maknanya semayang tengah malam. Sebab tu nikmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, dia semayang tarawih umpama dia semayang tengah malam. Anda kata malam tu datang Lailatul Qadar, masuk tajuk tuan. Anda kata malam tu datang Lailatul Qadar, nikmat Allah, memang dia semayang pada malam Lailatul Qadar. Jadi jangan tinggal semayang kat masjid, jangan tinggal semayang tarawih. Tetapi lepas habis semayang tarawih, tengok orang pencen, umur 40, 50, 60, 70 kadang. Lepas tarawih dia buat apa? Dia buat apa? Tok Imam kat sini ada kan? Dia ambil halaqah, dia ambil Quran, dia buat tadarus. Sebab tu ada orang baca Quran pukul 10, 11 malam, tapi dia ngantuk dah, dia tidur. Tapi lepas tidur tengok pukul 4.30 dia bangun, dia ambil wuduk, dia sembahyang tahajud, dia baca Quran. Sebab itu dia umpama membaca Quran di tengah malam. Sebab itu dia baca Quran. Lalu Quran kata, aku nak memberi syafaat aku kepadanya, kerana dulu dia baca aku, ketika aku waktu tengah malam dia baca aku. Sebab itu kita pun bacalah Quran. Lalu Allah kata apa? Qala Allah SWT, Nabi kata subhanallah fayashfa'an. Lalu Allah terima kedua-dua syafaat itu. Jangan tanya, Ustaz, apa hebatnya kalau Quran? Kalau puasa tu ada pintu Ar-Rayyan, Quran tu ada apa? Oh, jangan tanya, nasib baik di kuliah subuh, masa tak ada. Baik, sebab Nabi kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari Muslim, Quran ini akan pegang siapa dia baca. Lalu ketika mana dia wafat, ketika malaikat nak ambil nyawa dia, baik, nak rentap, Quran kata jangan, tarik pelan-pelan. Boleh. Ketika dia turun ke liang lahat, datang malaikat munkar nakir selepas 7 kaki yang terakhir meninggalkan si mati ataupun yang wafat tadi. Lalu ketika malaikat munkar nakir tanya, anda kata tak boleh jawab nak sebat, Al-Quran kata jangan. Sebab itu malaikat kata, pergilah kamu wahai Quran. Sebab itu Quran kata tidak, aku tidak akan meninggalkan si pembaca ini, sebab dulu dia adalah kawan aku. Aku akan tinggalkan dia kecuali selepas dia dimasukkan ke syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alham. Sebab itu jangan main-main dengan Al-Quran. Nampak tak? Sebab itu jangan kata, takkanlah Quran boleh bagi syafaat. Itu kisah Quran di luar Ramadan. Tetapi pagi ini Ustaz sebut kisah Quran ketika Ramadan. Jadi jangan main-main dengan puasa. Dia ada kembar dia, antara kembarnya apa? Namanya Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran, hadirin hadirat mati Allah. Orang perempuan haid, ambil tafsir. Kalau yang hafal, baca. Banyak Al-Quran kita boleh baca. Kalau tak sempat bawa kereta pun, baca apa yang kita hafal. Baca Qul-Huwallah banyak-banyak. Kadang-kadang kita pelik, orang tua-tua kata, Ustaz Luqman, nanti kalau saya meninggal jangan lupa hadiahkan saya Al-Fatihah, dan banyakkan sedekah Qul-Huwallah kat saya. Pasal apa Ustaz ni? Sebab tu kalau kita ziarah Ustaz, saya pergi ke Kedah, negeri Kedah Darul Aman sebelum PKP ni lah. Jangan lain pula kan, sudah faham pula soal Malaysia ni. Baik. Lalu dia kata apa? Satu ustaz ni umur 80 lebih, kawan baik dengan mantan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan Tan Sri Dato' Dr. Abu Syukur Haji Hussein, kawan baik kepada mantan menteri Tan Sri Dato' Dr. Yusuf Noh. Umur dia panjang, kawan baik arwah saya. Umur dia panjang. Saya tanya dia, Masya Allah Ustaz, apa rahsia Ustaz umur panjang sampai 82, 83 masih kuat bawa kereta, kuat berkebun? Dia kata, Ustaz, dia kata yang penting Ustaz, gembira beribadat pada Allah, jangan dengki pada orang, seronok. Jadi sekarang Ustaz nak apa? Sekarang dah tak sabar nak mati. Ya Allah. Jadi saya tanya dia, Masya Allah tabarakallah, apa yang patut dibuat kalau kita tengok orang mati dan sebagainya? Dia kata, kalau saya mati Ustaz Luqman, banyakkan hadiahkan Qul-Huwallah kat saya. Sebab itu nasihat Ustaz kepada tuan-tuan hadirin rahmati Allah, dalam memburu membaca Al-Quran, kalau tak sempat pun bacalah Qul-Huwallah. Ini bukan kisah Qul-Huwallah nak cerita 3 kali Qul-Huwallah sama dengan satu Quran. Tapi Ustaz nak cerita macam dalam rancangan Ustaz Pilot. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Man qara'a al-ikhlas 10 marrat, siapa boleh baca pada malam dia baca Qul-Huwallah 10 kali. Jadi kita baca 3 kali, 10 kali. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu kalau tahlil kita baca, tanya untuk imam, kita baca, kita sedekah arwah 3 kali. Mudah-mudahan arwah dapat pahala 1 Quran.
Nampak tak? Kalau kita baca Qul Falaq, Qul A'udzu sekali, supaya arwah ni terperisai, terlindung daripada azab kubur api neraka. Tetapi bila kita tengok ada orang baca Qul Ahad 10 kali, Nabi kata apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Nescaya Allah akan bina sebuah rumah untuknya di syurga. Sebab itu bacalah Quran macam-macam. Kalau tak boleh juga kalang kabut, malam tu bacalah Qul Ahad 10 kali. Nampak tak? Sebab tu Al-Quran ni luas. Bacalah tuan-tuan. Dapat apa? Kalau tak mampu pun khatam, kita ambil firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata apa firman Allah? Faqra'u ma tayassaru minhu. Maka kau bacalah Quran mana yang memudahkan kamu, ataupun setakat mana kamu boleh. Baca. Tapi kalau dapat khatam 30 juzuk 30 hari, masya-Allah. Dapat 15 juzuk separuh pun alhamdulillah. Namun begitu, yang terbaik tak pernah tinggal baca Quran pada waktu siang dan banyakkan pada waktu malam. Bukanlah kita mengejar kuantiti, tetapi kita mengejar kualiti. Sebab itu bacalah Quran. Kalau dapat khatam terbaik, hadirin rahmati Allah. Baik. Lalu Nabi sebut lagi dahsyatnya puasa, peringatan kepada hadirin rahmati Allah. Jangan terkejut, sebab puasa ni dahsyat, sebab dia ni dikatakan memang ganjil. Lalu Nabi sebut tentang kisah orang mati sebut la ilaha illallah membandingkan dengan orang yang puasa. Yang kita tahu siapa mati sebut la ilaha illallah masuk syurga. Baik. Lalu hadis ini hadis sahih. Ustaz pilih daripada riwayat Imam Ahmad. Banyak hadis tapi Ustaz ambil hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah, sebab itu pintu syurga Allah yang pertama, pintu la ilaha illallah. Sebab itu dalam Quran Tok Imam ambil ayat dalam Quran, kita tak tahu. Bila Tok Imam zikir tahlil je, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, orang ingat lepas ni makan. Tiba-tiba Tok Imam tarik afdalul zikri wa'lamu annahu la ilaha illallah. Yang kita pula la ilaha illallah bila pula nak makan. Sebenarnya itu bukan ayat Tok Imam, itu ayat dalam Quran. Allah kata apa? Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Sebab itu bila sebut la ilaha illallah, Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca atau sebut la ilaha illallah hutima lahu biha dakhala jannah, lalu di akhir hidup dia berjaya sebut, lalu masuklah dia ke syurga. Itu sehebatnya la ilaha illallah. Tapi saya nak sebut puasa pagi ni. Lalu Nabi kata apa? Man sama yauman ibtigha li wajhillah. Tapi orang puasa ni Nabi tak tipu Isra Mi'raj. Siapa yang puasa ibtigha li wajhillah, dia puasa betul kerana Allah. Ini yang kita takut masa malam 1 Ramadan. Kadang-kadang kita dengar budak-budak cakap, biarlah budak-budak, tapi yang takut bapak budak. Diumumkan besok 1 Ramadan umat Islam Malaysia berpuasa. Allah puasa lah pula, tak boleh makan. Yang ni kita takut. Sebab itu sebelum puasa penuh orang ramai kat Bandar Seremban 2, Seremban, Kuala Lumpur. Pasal apa? Bang, besok puasa bang, kita kena makan betul-betul bang hari ni. Sebab tu ramai orang pergi restoran makan, beli macam-macam. Sebab itu kita takut, dia takut puasa. Allah, besok puasa dah pula. Tetapi Nabi kata siapa yang puasa ibtigha li wajhillah, ya Allah, Ramadan datang dah, ya Allah, seronoknya ya Allah, aku nak ambil badan, ya Allah, ya Allah, kalau aku Allah ambil nyawa aku, tahu dia, ya Allah, kurang-kurangnya aku sempat buat yang terbaik, dosa aku tak ada. Ya Allah, Ramadan datang, ya Allah, seronoknya Allah, dapat aku sampai Ramadan tahun ni. Dia seronok. Sebab itu hati tuan-tuan rumah kena betulkan. Hari ni 5 Ramadan. Siapa yang hati dia tak betul lagi baik-baik, sebab Nabi kata hanya orang ini saja. Man sama yauma ibtigha wajhillah, siapa puasa ni Ramadan ni, kalau kita bulan ni semata-mata dia sayang, dia cinta, dia suka kerana Allah, khutima lahu biha dakhala jannah. Lalu akhir hidup dia macam mana pun Allah masukkan dia ke syurga. Sebab itu hati-hati, betulkan niat tuan-tuan, betulkan niat puan-puan. Halah puasa dah pula nak kena tarawih lagi. Aduh, kalau lepas raya, kalau dah raya kan bagus, hancur puasa tuan-tuan. Jadi betulkan hadirin rahmati Allah, bahaya siapa yang peringatan yang ke-10, siapa yang hati dia tak betul, hati-hati. Ini nikmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu ketika mana dia dikatakan duduk dalam Ramadan. Baik, bila Ramadan, ada orang tanya, Ustaz, malam saya lanyak Quran, siang saya baca Quran untuk genap bagi gandakan pahala kebaikan. Sebab Nabi kata tadi, Ustaz sebut kebaikan tu sampai 10 hingga ke 700 kali ganda. Saya kena baca Quran, malam saya pelaksana buru, sebab nikmat Quran pada kita untuk syafaat. Siang lagi nak buat apa Ustaz?
Baik, siang ni hadirin hadirat mati Allah, jangan lupa angkat tangan. Jangan lupa angkat tangan. Jangan bergantung pada doa imam solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang kita ni tangan kita diangkat juga. Nabi kata apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ustaz ambil hadis ni hadis sahih riwayat Tirmizi, nak jaga masa. Nabi kata apa? Salasatun la turaddu da'watahum. 3 orang yang angkat tangan dia minta pada Allah dan Allah takkan tolak 3 orang ni. Siapa tuan-tuan puan? Rating nombor 1, ranking nombor 1, carta nombor 1. Nabi kata apa? As-sa'im hina yuftir. Yang ni kesilapan yang kita nak kena betulkan. Ramai orang dengar as-sa'im. Sebenarnya Nabi kata as-sa'im hina yuftir. Yang pertama Nabi kata bahaya bila dia angkat tangan Allah tak tolak. Orang yang berpuasa hina yuftir, sampailah dia nak buka. Ya Allah, sayangnya kita tidur siang tu kita tidur, malam tu baru nak sibuk angkat tangan. Sebab itu siang tuan-tuan, pukul 10 pagi, ya Allah, mak aku sakit, ya Aziz, ya Ghafar, sembuhkan penyakit mak aku, kesian kat dia, ya Allah, tak boleh berjalan. Ya Allah, angkat. Ya Allah, anak aku ni tak menjadi. Kalau benarlah doa aku ni mabrur, kau terima dalam waktu Ramadan. Ya Allah, aku bukan nak dia pandai, asalkan dia ada masa depan, dia boleh bekerja, ada rezeki, boleh kahwin, tanggung keluarga dia, itu pun dah cukup ya Allah. Betul, sebab kita dah ada rezeki kita. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, aku sakit, aku reda makan ubat darah tinggi, aku reda ya Allah makan ubat jantung, aku reda ya Allah, sebab aku tahu ada kawan-kawan aku yang hidup lama sampai umur 80-90 makan ubat jantung, tak ada apa-apa. Tapi aku minta padamu ya Allah, nikmat kesihatan yang berpanjangan, aku boleh pergi masjid, aku boleh bersahabat, aku bersilaturahim, aku boleh ya Allah bersama dengan saudara mara, aku boleh baca Quran, aku boleh puasa. Itu yang benar ya Allah. Sebab itu kalau kita di universiti, kawan baik saya, umur dia dah 70 lebih, rambut putih, orang panggil profesor. Saya tanya dia kata, Ustaz, saya dah makan semua ubat kan? Saya kata, Prof, macam mana Prof boleh hari-hari bawa kereta daripada Kuala Lumpur Taman Melawati dekat Zoo Negara? Faham? Dia bukan beruang, maknanya rumah dia kat Zoo Negara sebelah Taman Melawati. Tuan kan tanya beruang ke Ustaz? Kawan Ustaz tu dia duduk kat Taman Melawati. Faham? Taman Melawati sebelah tu Zoo Negara. Faham Dia duduk kat Taman Melawati, tapi dia boleh travel, dia boleh naik kereta pergi ke Nilai, Yusin, hari-hari. Rambut putih, 70 lebih. 2012 dia pergi haji dengan saya tengok kuat. Sekarang dah 2021. Dia kata, Ustaz Luqman, semua ubat saya makan. Ada pantang tak Prof? Tak ada. Makan je spaghetti, pantang jumpa, makan je. Tapi Ustaz, saya orang tua Ustaz, saya berdoa Ustaz, ya Allah, dalam keadaan aku makan ubat ni ya Allah, aku reda ya Allah. Saya ambil ayat dia. Yang penting ya Allah aku dapat menyampaikan ilmu ya Allah. Yang penting aku dapat sembahyang ya Allah. Yang penting ya Allah aku dapat bersama isteri anak-anak ya Allah. Ya Allah, yang penting ya Allah aku boleh baca Quran ya Allah. Sebab itu dia bukan orang agama, dia orang fakulti sains teknologi. Tapi Ustaz tengok, Masya Allah, bila datang waktu sembahyang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pensyarah fakulti sains, dia pula yang ada kat masjid. Tak nak sebut dah secara langsung Malaysia. Ayat lain mana? Tak payah sebut dah. Nampak? Sebab itu iman seseorang bukan di sini. Iman seseorang di sini. Kepercayaan dia kepada Allah. Dia tahu apa Allah nak bagi siapa pergi masjid. Ya Allah, beribadat. Sebab itu angkatlah tangan masa tengah Ramadan ni. Al-Sa'im hina yaftir. Orang yang berpuasa sampailah dia berbuka. Yang tuan-tuan duk gasak nak doa masa nak makan, masa doa, WhatsApp datang antara doa yang mabrur masa nak berbuka. Yang kau tak doa masa siang tengah hari tu apa? Doa lah sampai nak buka, doa. Tapi dia siang tengah hari dah banyak doa. Sebab itu jangan kita lalai. Itu peringatan Ustaz yang ke-12. Ingat kata Ustaz, rating nombor 1 doa yang tak ditolak, orang yang berpuasa hina yuftir, sampailah dia buka puasa. Baik, peringatan Ustaz. Kitab ini Ustaz ambil daripada seorang Ustaz. Ustaz ini telah pun meninggal dunia. Jenazah dia cantik, dia dikebumikan di Jalan Ceras Kuari. Dia lebih popular pada Ustaz, dia selalu keluar TV. Kitab ini dapat kat Ustaz. Hadirin hadirat yang mati Allah SWT. Baik, antaranya Ustaz nampak lagi disebut Subhanallah, Tabarakallah, disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dahsyat, kita kena dengar. Jarang kita dengar hadis ini. Ustaz nampak dia bulatkan. Ustaz nampak dia bulatkan, dia tulis dengan pen merah. Subhanallah, arwah ni dah meninggal dunia. Ustaz ni Masya Allah dia berdakwah juga.
Dapatkan ustaz kitab ni. Apa dia? Ustaz yakin dia mesti beribadat yang ni. Baik. Hati-hati, jarang kita dengar 5. Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadis ni hadis hebat. Hadis ini daripada orang yang menceritakan tentang haji Nabi Muhammad SAW. Siapakah lagi? Tak bukan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Hebat. Baik. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah bin radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Dengar betul-betul. Sebab itu kita kena faham 5 Ramadan. Jangan lalai. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan hamsan. Nabi kata apa? Sesungguhnya pada bulan Ramadan umat aku diberi 5. Jadi balik pada majlis Sayyidina Husain ni, 2 ni, fono. Umat aku pada bulan Ramadan dia diberi 5. 5 tu apa? Lam yu'tahunna nabiyyu qabli. Dia tidak diberi 5 ini kepada umat Nabi Rasul terdahulu. Nah, nampak? Sebab itu ganjil puasa umat Nabi Muhammad. Dia tak macam umat-umat Nabi Rasul lain. Walaupun umur mereka panjang, mereka puasa lama, tapi dia tak macam puasa kita. Boleh faham tak? Dan itu kau dah kejap lagi, sikit lagi. Baik. Sebab itu hadirin mati Allah. Apa 5 tu Ustaz? Ustaz, 5. Kalau kita tengok di belakang, berbeza di depan. Di belakang tengok orang perempuan, pen, kertas. Di depan Masya Allah, orang lelaki tak ada pen, kertas. Sebab orang lelaki dia terus sedut. Hebat orang lelaki. Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Jangan mengantuk. Baik. Lalu Nabi kata apa yang pertama? Saya kagum tuan-tuan tak bergerak. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yang pertama apa? Amal wahidah. Yang pertama, bila kita keluar majlis Husain, kita mesti dapat. Sidang penonton hadirin hadirat yang dirahmati Allah seluruh Malaysia, kita mesti ambil benda ni. Amal wahidah yang pertama, fa innahu iza kana awal lailah min syahr Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Ya Allah, tuan-tuan buat tak benda ni puan-puan, bahaya. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'azzihu abadan. Hei, takut saya. Sebab tu saya kata baik-baik dah 5 Ramadan. Baik. Yang pertama Nabi kata apa? Umat aku diberi 5 ni tak dapat pada umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang pertama Nabi kata Allah beri dia apa? Apabila datang malam pertama Ramadan. Itu yang kita seronok tu. Diumumkan besok puasa. Malam tu kita seronok. Tanya Tok Imam, Tok Bilal, Tok Rasul Masjid. Mereka ni kalau kabut, kita persiapan apa malam ni? Umat Islam akan datang semayang kat masjid. Kita kena buat apa? Betul? Malam tu punya tuan-tuan, kita dah dengar pengumuman. Malam tu bahaya. Nabi kata apa? Yang pertama, izakana awal lailah min syahr Ramadan, apabila datangnya malam pertama bulan Ramadan, nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Allah akan memandang umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila pandang hadirin rahmat Allah, dia bukan pandang pakai baju apa, pakai jubah ke, pakai serban ke, lain tu kodak je lagi ya. Baik. Pakai apa? Tak. Lalu apabila malam bulan Ramadan yang pertama, Nabi kata Allah akan memandang umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu pandang ni apa, orang perempuan, orang lelaki, hadirin hadirat mati Allah. Allah pandang siapa buat kebaikan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masa lagi. Tolonglah tarik perhatian Allah supaya Allah pandang kita. Sebab itu ada setengah orang-orang lama, tutup imam dia doa, ustaz-ustaz, ya Allah, kau pandanglah aku ya Allah daripada malam pertama ni ya Allah. Janganlah kau palingkan perhatian kau ya Allah kepada aku ya Allah. Tengoklah aku ya Allah daripada malam pertama ni sampai malam terakhir ya Allah. Tapi nak bagi Allah tengok kita macam mana tuan-tuan, datuk-datuk, datin, oi. Buatlah kebaikan. Malam tu dah mula pegang Quran. Malam tu dah mula ada wuduk sembahyang tahajud. Malam tu dah mula dah sembahyang sunat wuduk. Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ambil wuduk dah sembahyang, dia boleh dimasukkan syurga. Dah pandai dah main sunat wuduk. Malam tu dah banyak berdoa. Malam tu dah selawat dah 100 kali. Malam tu dah sebut dah. Nabi kata jangan tinggal malam-malam. Sebut la ilaha illallah 100 kali. Malam tu jangan tinggal lagi, Nabi sebut jangan tinggal la haula wala quwata illa billah 100 kali. Jangan tinggal. Semua tu ada hadis Nabi yang tuan-tuan baca kena buku orang tua dulu kan. Dia kata apa? Baca la ilaha illallah 100 kali. Baca la haula wala quwata. Itu semua ada hadis Nabi. Dah mula dah tuan-tuan. Macam kita ada anak lah. Anak kita ada 5-6 orang. Kadang-kadang kita tak pandang betul-betul semua pun kita pandang gitu. Tapi yang seorang ni pelik. Bila kita balik rumah je dia baca Quran dalam bilik. Siapa baca Quran tu? Mama.
nama perempuan tu lah. Ataupun Teja, tukar nama. Teja, siapa yang baca tu? Tak, tu bang anak kita yang ketiga tu bang dalam bilik. Sebab tu suami pun buka pintu. Masya Allah, anak ketiga aku baca Quran. Anak tu mesti buat terbaik supaya ayah dia tengok dia. Ya Allah, semua main. Yang seorang je buat kerja rumah. Sebab itu yang buat kerja rumah tu mak ayah datang. Masya Allah, kau je yang rajin, yang lain semua main. Dia buat yang terbaik, tarik perhatian mak ayah dia. Sebab tu kita bulan Ramadan, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Tarik perhatian Allah supaya Allah tengok. Abah balik, abah beli apa ni tengok. Kita sedekah anak isteri. Abah bawa balik dari masjid, karipap Terengganu, isi dia ikan. Tak apa, sedekah. Nampak tak? Nampak. Sebab itu ingat kata Ustaz, tarik perhatian Allah. Apa akan jadi Ustaz? Apa akan jadi? Kalau saya buat baik pada Allah pandang apa jadi? Rating nombor 1. Nabi kata apa? Waman nazarallahu ilaihi. Siapa yang dia berjaya, Allah memandang dia. Jadi jangan terlambat. Malam ni malam ke-6, hari nanti ke-5, masih pusingan yang pertama, 10 hari pertama. Mujur kita buat cepat kuliah subuh ni. Baik. Apa dia? Waman nazarallahu ilaihi. Siapa yang Allah nazara fi'il madi. Dalam bahasa kita Inggeris past tense. It's not the present tense. Maknanya telah berlalu. Waman nazara, siapa yang Allah telah melihat dia, lam yu'azibuhu abadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah takkan azab dia selama-lamanya. Azab ni maknanya apa tuan-tuan hadirin rahmati Allah? Azab ni maksudnya Allah takkan seksa dia, Allah takkan uji dia benda berat, Allah tak bagi dia. Sebab tu kalau kita nak, kalau boleh kat dunia ni selamat, dekat akhirat pun selamat. Abadan, selama-lamanya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau boleh kita nak sembuh je umur 40, 50, 60, 70. Kalau sakit pun sakit biasa. Kalau makan ubat tapi dalam keadaan baik je. Allah ambil penyawa pun tapi nanti di akhirat pun baik je. Kita tak nak Allah azab kita. Kadang orang kata, Ustaz saya semayang, dia semayang, tapi dia semayang tak ada masalah. Saya semayang tapi itulah anak tak menjadi. Kadang-kadang rezeki sempit. Kenapa Ustaz? Sebab tu Nabi kata dalam semayang, itu dalam semayang, bukan puasa. Nabi kata siapa semayang fi awal waqt, siapa semayang pada awal waktu, ihsan Allah, Allah akan berihsan kepada dia. Ya Allah. Siapa semayang fi awsat al-waqt, pada pertengahan waktu, rahmatullah, Allah akan merahmati dia. Sebab tu kalau orang perempuan dia semayang zuhur pukul 2.30, pukul 3, dia terpaksa masak, ada sebab, tak ada masalah, Allah merahmati dia. Tetapi siapa semayang, Nabi kata fi akhir waqt, siapa semayang akhir waktu, Nabi kata apa? Yu'azibullah, Allah boleh azab dia. Sebab tu ada orang tanya betul, Ustaz kenapa saya semayang, kenapa anak saya tak menjadi? Ustaz saya semayang tapi rezeki sempit, susah naik pangkat. Memang kau semayang, tapi kau semayang Allah marah. Nampak tak? Dan ada orang semayang akhir waktu, tapi ada sini kata, Ustaz saya semayang akhir okey je. Yang itu Nabi tambah wa rahmatullah. Tapi siapa semayang akhir waktu juga, mungkin dia ada sebab. Contohnya driver bus, dia tak boleh semayang pukul 1.30, pukul 2 zuhur, dia kena hantar orang, anak sekolah kan, anak orang kadang pukul 3.30, 3.40 baru habis hantar pergi balik sekolah agama. Pukul 4 baru dah dia berhenti kat meja serban dulu. Ada Ustaz? Dia potong pas semayang, betul, ada van sekolah. Baik. Sebab itu kadang-kadang rezeki dia luas. Rahmatullah, Allah merahmati dia. Sebab mungkin dia ada sebab. Mungkin orang perempuan kesian, kadang ada semayang pukul 3.30, suami dia garang, awak kalau tak buat ni siap Allah. 3.30 baru siap semua. Ya Allah, baru nak semayang, tapi nampak isteri kita tenang je, isteri kita cantik je, bersinar dia beribadat. Rupanya Allah merahmati dia, dia orang baik. Nampak? Sebab itu dalam puasa rating pertama, jaga tuan-tuan, puan-puan, datuk-datin rahmati Allah, penonton di seluruh Malaysia, tolonglah jaga bagi Allah pandang kita daripada malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan malam ni malam ke-6, minta tolong Allah pandang kita sampai yang ke akhir. Tariklah doa siang-siang macam ni, lepas ni doa, ya Allah pandanglah aku ya Allah dalam Ramadan, ya Allah sampailah akhir Ramadan, supaya Allah tak azab kita selama-lamanya. Rating nombor 2, hati-hati. Lalu orang ini kalau betul Allah pandang dia, anda kata dia meninggal dunia, jangan terkejut, ada bau wangi kat dahi dia, cantik muka dia, wajah macam senyum pula. Kalau hidup dia Masya Allah, nampak je macam tu. Tapi tengok Nabi kata fa inna as-sani, yang kedua dia dapat, umat dulu tak dapat.
Fa innal khuluf afwahihim hina yamsuna adyab indallahi min rihil miskik. Lalu yang kedua, orang ini walaupun mulut dia berbau ketika mana dia berpuasa, Allahu Akbar, tetapi kalau dia meninggal dunia, hadirin hadirat mati Allah, dia pula di sisi Allah. Nabi kata apa? Ada pun bau mulut orang yang berpuasa ni, sebenarnya dia sangat wangi di sisi Allah SWT. Daripada wangi-wangi yang wangi tu lagi wangi. Sebab itu jangan terkejut kalau jenazah dia cantik, tiba-tiba ada bau wangi dan sebagainya. Itu pengalaman ustaz mandikan jenazah. Dahsyat. Ada jenazah cantik, ada bau wangi, dan ada muka tu dan tersenyum. Dahsyat. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jaga. Nombor 2. Nombor 3. Wa amma salisah. Ada pun yang ketiga. Fa innal malaikah. Yang ni dahsyat. Kalau kita tak tahu rugi. Fa innal malaikah tastaghfirul lakum fi kulli yaum wal lailah. Ya Allah. Bahaya tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan kalau kita tak tahu. Sesungguhnya malaikat akan minta ampun kepada Allah akan orang berpuasa ini setiap pagi, tengah hari, petang sampai ke malam. Ya Allah. Ya Allah tuan-tuan, maknanya kita puasa bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad, dia dibantu oleh malaikat. Bukan saja dia, ya Allah ampun dosa, ya Allah ampun dosa. Rupanya malaikat mentolong dia, ya Allah ampunkan dosa orang ni, ya Allah ampun dosa ini. Jika bukan bulan Ramadan, kita banyak bergantung kepada rahmat Allah. Contohnya kalau semayang kat masjid Sayyidina Husain 2 ni, kita berebut saf yang pertama. Nabi kata siapa semayang saf yang pertama, lalu malaikat akan doakan dia 3 kali. Ya Allah ampunkan dosa orang yang semayang saf yang pertama. Ya Allah ampunkan dosa orang yang semayang saf yang pertama. Siapa semayang saf yang kedua, malaikat akan doakan, ya Allah ampunkan dosa orang yang semayang saf yang kedua. Tetapi Nabi kata, sekali je doa. Tetapi yang ketiga keempat Nabi kata tak ada. Sebab itu kita banyak nak curi kat mana nak bagi malaikat doakan kita. Tetapi bila bulan Ramadan, Nabi kata bantuan malaikat kepada orang berpuasa untuk umat aku. Malaikat akan doakan dia pagi, petang, siang, malam sepanjang 30 Ramadan supaya Allah ampunkan dosa dia. Ada orang tanya kita, ustaz, apakah kekuatan malaikat kalau dia minta pada Allah? Boleh dapat ke? Sebab itu ramai orang tak tahu bila hari raya. Bila hari raya, apa ucapan kita? Minal aidil wal faizin. Yang tu nyanyilah sama-sama. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidil wal faizin. Perasan tak? Minal aidil wal faizin. Perasan tak ada ucap? Minal aidil wal faizin, kisah Ramadan dan juga kisah malaikat ketika mana peperangan Badar. Kena ingat tu. Ketika tahun kedua hijrah, Islam dah kuat, daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Tahun kedua hijrah, tentera Islam seramai 313 orang dalam peperangan Badar nak lawan 1000 orang lebih. Tak boleh, tentera kaum-kaum musyrikin. Lalu dibantu oleh malaikat ketika mana peperangan Badar. Ketika itu bulan Ramadan. Sebab itu menang. Itu bantu perang. Itu bantu perang, bukan bantu doa. Bayangkan bantu perang pun menang. Bantu perang. Sebab itu bila balik daripada peperangan Badar, berteruskan berpuasa sampailah Aidilfitri. Maka sebab itu ada 2 kemenangan. Minal aidi, maksudnya daripada kemenangan Syawal, merayakan. Wal faizin, faiz itu menang perang. Sebab itu dilafazkan minal aidi wal faizin. Nabi ajar kita doa, Allahumma ja'al minal aidi wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang menang ataupun menyambut kemenangan hari raya ni dengan juga kemenangan. Sebab itu kita pun minal aidi wal faizin. Itu kisah malaikat tolong orang yang peperangan Badar tentera Islam. Tetapi dalam Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmati Allah kena tahu, dibantu oleh malaikat doakan tuan-tuan diampunkan dosa. Jadi jangan cuai. Itu nombor 3. Nombor 4, sebelum saya tutup, Amr Rabi'ah. Ya Allah dahsyat. Fa inna Allah azza wa jalla, sabar tuan Rob, lah itu kau dah nak sampai dah, nak tutup ni. Fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu. Jarang kita dengar hadis ni, semangat nak ujung-ujung kuliah ni. Ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadati. Au syaka ayastarihu min at-ta'abid dunya ila ad-dari wal karami. Apa nombor 4 ni? Umat Nabi Muhammad dapat apa daripada Ramadan umat dulu tak dapat? Lalu nombor 4 Nabi kata, Allah sebut kepada syurga, Allah panggil syurga, Allah suruh syurga. Inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu
Allah menyuruh syurga dia. Allah memanggil syurga dia. Allah menyuruh syurga dia. Allah kata apa? Bersedialah kamu wahai syurga, berhiaslah kamu wahai syurga untuk hamba-hambaku. Wangi-wangilah kamu, kerana hamba-hambaku akan berehat, kerana hamba-hambaku akan berehat daripada kepenatan dunia di dalam syurgaku yang mulia. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat Allah, Nabi Muhammad SAW tak tipu dalam Isra Mi'raj. Memang ada syurga khas namanya Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Sebab memang Allah yang sediakan syurga tu untuk orang berpuasa. Macam kita lah, Pak Long datang rumah, Tok Ngah datang rumah. Anak-anak, okey mak nak kita kemas rumah, tapi bilik depan tu kemas. Nanti Pak Long datang, dia nak tidur bilik tu, kemas bilik depan tu. Sebab itu kita sediakan bilik itu untuk Pak Long. Masa kita muda-muda dululah, Pak Long datang, Pak Long datang nak kemas rumah, Pak Long nak tidur sini. Orang dulu kalau bapa saudara datang sonok dia, betul. Tapi orang sekarang orang alam lah. Bapa saudara datang, ting tong, ting tong. Shh. Kenapa? Tunduk. Jangan buka. Tak ada orang. Sebab itu baik-baik. Orang dulu dia suka. Sebab itu kita berhias untuk orang datang. Tetapi ini bukan. Ini Ramadan. Allah suruh syurga berhias untuk orang yang puasa Ramadan. Jadi hati-hati, siapakah pemilik syurga Ar-Rayyan? Mudah-mudahan kita lah semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tetapi yang terakhir, nombor 5. Dengar betul-betul. Ustaz, saya takutlah kalau tak dapat Lailatul Qadar. Ustaz, dia orang kata Lailatul Qadar tu malam 21, malam 23, malam 25. Ustaz, jangan fikir tentang Lailatul Qadar. Yakinlah pada Allah. Allah akan bagi kita Lailatul Qadar. Anda kata kalau kita tak rasa pun 10 malam terakhir, percayalah pada Ustaz. Nabi sebut, orang yang berpuasa sampai ke 30, dia tetap ada upah dia. Dengar betul-betul. Nabi bersabda yang kelima. Sebab itu jangan terkejut dalam Ar-Rayyan semua umat Nabi Muhammad SAW paling ramai. Nabi kata apa? Wa ammal al-khamisah, tetapi yang kelima, subhanallah, fa innahu iza kana akhir lailah. Tetapi Nabi kata yang kelima, Allah bagi nikmat kepada umat aku dalam Ramadan apabila datang malam terakhir malam Ramadan. Malam terakhir malam ke berapa? Malam terakhir malam ke berapa? Malam 30 lah. Malam 30. Betul? Malam 30. Ghafarallahu lahum jami'an. Lalu Nabi kata apa? Allah ampunkan dosa mereka semua. Sebab itu malam 30 tu tuan-tuan sibuk dah balik kampung. Tuan-tuan sibuk masak rendang. Tuan-tuan tak nampak. Kita ni sibuk masak rendang, tak sempat malam ni nak ibadat. Sebab itu pada malam terakhir tu Allah ampunkan dosa semua hamba dia yang berpuasa. Kita sibuk balik kampung nak jumpa mak kita, selagi mana kita beribadat pada Allah, kita puasa, Allah ampunkan semua jami'an. Lalu seorang sahabat tanya, faqala rajul minal qaum, datang seorang lelaki daripada sahabat Nabi ni tanya, akhi Lailatul Qadar? Tuan tu. Akhi Lailatul Qadar, adakah malam tu malam Lailatul Qadar yang diampunkan dosa umat tadi tu? Akhi Lailatul Qadar, adakah itu Lailatul Qadar yang kata malam akhir tu lalu dia diampunkan dosa dia semua? Nabi kata apa? Faqala Nabi, la. Nabi kata apa? Bukan Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar yang diampun malam terakhir itu semua dia, umat Islam akan diampunkan dosa dia umat Nabi Muhammad. Adakah malam itu malam Lailatul Qadar? Nabi kata la, bukan. Alam tara ilal ummah. Kau tahu tak? Kau pernah nampak tak orang bekerja? Alam tara ilal ummah. Kau nampak tak orang yang bekerja? Ya'maluna. Mereka ni bekerja. Fa iza faragu. Bila mereka habis kerja, min a'malihim, daripada pekerjaannya, wafu ujurahum, mereka pun dapatlah upah. Sebab itu orang puasa Ramadan, dia tak sia-sia. Sebab itu orang yang berpuasa kerana Allah bulan Ramadan, dia tak buang masa. Sebab itu orang yang berpuasa Ramadan, hadirin hadirat seluruh penonton dari Malaysia, dia tidak rugi. Sebab bila sampai malam terakhir, Nabi kata seperti mana orang bekerja, dia bekerja sampai kerja dia habis kerja dia dapat upah gaji dia. Begitulah orang yang berpuasa Ramadan. Walaupun dia puasa, tetapi di akhir malam yang terakhir, halah, aku tak nampaklah pokok tombang ke pokok sujud ke. Macam-macam orang Melayu ni, mana ada pokok sujud dan sebagainya. Tak nampak, tak dapat tu kodang lah, habis lah puasa aku tak bagus tahun ni.
Jangan takut hadirin hadirat rahmat Allah. Kita teruskan berpuasa, mintalah pada Allah, rahmat Allah tu besar. Mudah-mudahan sampai malam ke-30 umur kita panjang. Nabi kata apa? Nabi kata wafu ujurahum, maka dia diberikan upahnya. Apa dia? Iaitu Nabi kata apa tadi? Lalu Allah mengampunkan, ghafarallahu lahum jami'an, Allah ampunkan semua dosa dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebab itu hadirin hadirat rahmat Allah, masa pun dah sampai ke penghujung. Sebab itu beribadatlah sebaik mungkin dalam bulan Ramadan. Carilah hadirin hadirat rahmat Allah, seperti mana Tuan berkata tadi, Ustaz Lailatul Qadar, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ustaz dah sebut dah tadi tentang hebat yang terakhir. Carilah Lailatul Qadar 21, Nabi kata 23, mungkin kuliah lain lah, 23, 25, 27, 29. Tetapi Nabi kata juga sampai ke malam terakhir 30. Sebab itu hadis tadi menguatkan hujah bahawasanya macam mana pun Allah ampunkan dosa. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, cari 21, 22, 23, 25, 27, 29 atau 10 malam terakhir ataupun hari yang terakhir. Sebab itu beribadatlah, ikhlaslah kerana Allah. Jangan takut, Allah mesti beri kita upah. Dan upah itu apa? Ghafarallahu lahum jami'an, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Mudah-mudahan bila kita diampunkan dosa, Ar-Rayyan lah nama kita. Saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, bagaimana daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam mafhum hadis, sebab masa dah habis, Ustaz kena tutup, kena cepat. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, adakah nama kita ni akan ada semua dekat 8 pintu syurga kalau kita buat semua terbaik? Aku buat la ilaha illallah, nama aku la ilaha illallah. Aku buat puasa, nama aku puasa. Aku buat zakat, nama aku zakat. Aku buat haji, nama aku haji. Nabi kata, la, tidak. Macam mana? Kaif? Ya Rasulullah. Macam mana Rasulullah? Nabi kata, amalan kau yang terbaik. Maka ketika di pada masyarakat nanti, yang terbaik itulah akan ada nama kau. Jadi hadirin hadirat rahmat Allah, la ilaha illallah kita buru masa bukan Ramadan. Pintu semayang kita buru masa bukan bulan Ramadan. Pintu haji umrah kita buru masa bukan bulan Ramadan. Pintu zakat kita buru sebelum masa Ramadan. Tetapi bulan Ramadan jangan sia-siakan. Kita buru juga, kita tempah nama kita. Takut-takut nama kita tak ada kat la ilaha illallah. Takut-takut nama kita tak ada kat pintu solat. Takut-takut nama kita tak ada kat pintu zakat. Takut-takut nama kita tak ada kat pintu haji dan umrah. Takut-takut nama kita tak ada kat nama anak-anak yang soleh, solehah. Takut-takut nama kita tak ada pada pintu syurga lain. Mudah-mudahan ada di Ar-Rayyan. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada ustaz sendiri. Kesilapan penyampaian ataupun lafaz yang tidak baik, itu adalah kelemahan ustaz dalam mengejar masa. Jadi ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ustaz dan juga semua yang ada dan juga yang ada di sini dengan bacaan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lana warhamna wa afina warzuqna ya Allah. Ya Allah Tuhan kami pernah mendengar Nabi-Mu bersabda, barang siapa yang berdoa dengan 5 ayat ini dan juga doa ini, maka doa dia tak ditolak. Ya Zal Jalal wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, Engkau jadikanlah Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kami semua umat Islam ya Allah, khususnya di Malaysia dan di dunia ya Allah. Terimalah amalan kami. Engkau pandanglah kami ya Allah. Andai kata daripada malam pertama Kau tak pandang, Kau pandanglah kami hari ini ya Allah sampailah akhir Ramadan. Kau kurniakanlah kami nikmat umur yang panjang, badan yang sehat untuk kami semayang, berdoa, baca Quran, bersedekah, buat yang terbaik. Engkau luahkan rezeki kami untuk kami ya Allah, membuat kebaikan amalan bulan Ramadan ini ya Allah. Dan ya Allah, usahlah dilupakan kami ya Allah. Catatkanlah nama kami dalam Ar-Rayyan. Tuliskanlah nama kami dalam Ar-Rayyan. Ketakkanlah nama kami dalam Ar-Rayyan. Kami tak nak mati dalam keadaan susah. Kami tak nak kena azab. Kami takut ya Allah. Kami dah sakit dah ya Allah. Kami dah banyak kena uji dah ya Allah. Kami tak nak ya Allah. Kami nak kata-katamu ya Allah. Takkan diazab selama-lamanya di dunia akhirat. Kami nak yang tu ya Allah.
Maka kami mohon padamu ya Allah, tuliskanlah nama kami di Ar-Rayyan. Tolonglah ya Allah, tuliskanlah nama kami Ar-Rayyan. Kami dah di penghujung ya Allah. Ada antara kami yang sakit, maka ubat jantung ya Allah. Ada antara kami sakit ya Allah, darah tinggi ya Allah. Ada antara kami sakit ya Allah, ada kanser dan sebagainya ya Allah. Ada antara kami sakit ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, tuliskan nama kami di Ar-Rayyan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan Lailatul Qadar. Dulu kami jahat masa umur 20-30. Sekurang-kurangnya kalau kami dapat bertemu dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah, dia boleh menampung balik amalan kami beratus-ratus tahun yang kami dulu buat jahat ya Allah. Dia boleh cover balik ya Allah. Bertemu kami dengan bulan ya Allah, Lailatul Qadar ya Allah, supaya kami dapat beribadah seperti malam 1000 bulan yang umpama kami beribadah sampai 7-8 tahun yang dulu kami cuai masa umur mungkin 28 sampai 36. Kami cuai ya Allah. Maka disitulah syaukat ataupun pintu belakang yang kami mohon padamu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Kami ikhlas mohon padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawatan kuasa masjid, pengurusi, timbalan pengurusi saudara, imam-imam, bilal-bilal, jawatan kuasa wanita, Masjid Sayyidina Husain, Masjid Husain Semandua, diberkati Allah kerana menganjurkan majlis ilmu seperti ini. Semoga kamu semua diberkati jawatan kuasa dan juga hadirin-hadirin yang datang pada hari. Kita jumpa lagi, maafkan pada ustaz masa terpanjang atau terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semayanglah duha kalau dapat. Nabi bersabda, barang siapa solat subuh lalu dia tunggu sampai duha masuk, lalu dia sembahyang duha, maka pahala baginya haji dan umrah. Sebab itu bangkit, sembahyanglah sunat duha, kurang-kurangnya 2 rakaat. Wahai saudara-saudaraku, itu saja kata-kata ustaz. Salam yang ketiga, cukuplah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.